لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pertamanya bersyukur pada Allah pada malam ini kita dapat bersama meneruskan pengajian kita, iaitulah kita menggunakan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ataupun disebut sebagai kitab Ad-Da'u wad-Dawa, tulisan Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Qayyim Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita sampai kepada Al-Faslu falnarji' ila ma kunna fihi min dhikri dawa adda alladhi in istamara afsadat dunya al-'abdu wal akhiratuh. Baik, kita masuk fasal yang berikutnya, iaitulah berkaitan tentang kalau terjemahan ni menggunakan bahawa kesan negatif maksiat dan dosa, yang menggunakan kitab pustaka Imam Asy-Syafi'i 105 muka 105. Baik. Baik, beliau menyatakan bahawa kita melihat semula perbincangan berkaitan tentang penyakit hati ini, penyakit penawar, yang mana ada ubat ataupun penawar bagi penyakit. Sekiranya berterusan penyakit tersebut, dia akan merosakkan dunia seseorang hamba dan akhiratnya. Famimma yanbaghi an ya'lam, sewajarnya seseorang itu mengetahui bahawa annadz-dzunuba, bahawasanya dosa-dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan, tadur, dosa dan maksiat membawa kepada kemudaratan, mudarat. Wala bud, dan semestinya demikian, tak dapat nak dielakkan. Dosa dan maksiat pasti akan membawa kepada kemudaratan. Wa anna ad-dararaha fil qalb, dan kemudaratan tersebut antaranya terhadap kepada hati. Kat tadur as-samum fil abdan, sebagaimana racun memberikan bahaya kepada tubuh badan. Ala ikhtilaf darajatiha fi darar, ialah bergantunglah kepada darjat ataupun berbagai ragamlah dia punya darjat kemudaratan tersebut. Wa hal hiya dunya wal akhirah syarrun, wa hal fid dunya wal akhirah syarrud dawa illa sabudz dzunub wal ma'asi. Dia kata, maksudnya bukankah dunia dan akhirat ini syarun kejahatan, wada, dan juga penyakit, melainkan kerana lantaran disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Baik, saya tak nak baca satu-satu kerana Ibn Qayyim menyebutkan beberapa perkara yang menyatakan bahawa kesan dosa dan maksiat. Antara perkara disebutkan oleh Ibn Qayyim Allah Ta'ala, beliau menyebutkan berkaitan tentang famalladzi akhraja abawai minal jannah, apakah yang mengeluarkan dua ibu bapa daripada syurga, maksudnya Adam dan Hawa. Apakah mengeluarkan dua hamba Allah ini, yang Adam dan Hawa ini, abawai, mana ibu bapa manusia ini, daripada syurga. Iaitulah syurga itu darul lazzah, tempat yang penuh dengan kenikmatan, kelazatan, kenikmatan, bahjah, keindahan, wasurur, kegembiraan, ila dar, kepada tempat tinggal yang alam wal ahzan wal masaib, yang penuh dengan kesakitan, kesengsaraan, kesedihan, dan pelbagai musibah, malapetaka. Baik, muslimin dan muslimat Allah Ta'ala. Baik, kita bagi satu bentuk tanbih ataupun perhatian. Walaupun Ibn Qayyim menyatakan bahawa apakah yang mengeluarkan ibu bapa, yakni Adam dan Hawa, daripada syurga, maksudnya lantaran kerana dosa dan maksiat dikeluarkan daripada syurga. Saya menyebutkan bahawa kena ada satu bentuk tanbih. Sebenarnya kita semua memahami bahawa Adam AS memang diciptakan untuk turun di muka bumi, betul? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi semacam adakah sebab dosa dia kena keluar? Ibn Qayyim betul lah dia nyatakan. Cuma sebenarnya wallahu a'lam, Adam AS memang akan diturunkan ke dunia. Allah Ta'ala letakkan dalam syurga, beri satu pengajaran kes berlaku kepada dia,
Seolah-olah sebelum posting kat muka bumi ada satu praktikal, ada zaman praktikal. Apa kesan daripada yang dipelajari oleh Adam AS? Kalau buat salah, kena taubat. Satu pengajaran yang kes yang berlaku tu. Kemudian musuh kamu adalah syaitan. Itu antara bentuk pengajaran. Allah Ta'ala terima taubat Adam AS. Setelah itu diturunkan muka bumi, seolah-olah dah selesai ataupun berlaku peristiwa itu, pengajaran besar, dan rentetan itu barulah Adam diturunkan muka bumi. Wallahu alam, saya kurang, maknanya bukanlah sebab dosa itu akan dicampak muka bumi. Sememangnya Adam asal memang akan diturunkan ke muka bumi. Wallahu alam. Yalah, walaupun beliau menyatakan begitu, kemungkinan boleh kata-kata apakah yang menyebabkan Adam disegerakan keluar daripada disegerakan. Sememang dia akan turun. Mungkin tempoh patut duduk dalam syurga lama lagi. Tapi lantaran kes makan pohon larangan itu, mendekati pohon larangan itu, maka disegerakan, dia pun diturunkan muka bumi. Wallahu alam. Jadi ialah bagi saya isu Adam alaihissalam diturunkan muka bumi sebenarnya Allah Taala ciptakan Adam sebagai penghuni muka bumi, cuma disegerakan turun ke muka bumi barangkali sebab lantaran kes yang berlaku itu. Wa man ladzi akhraj iblis, apakah yang mengeluarkan iblis daripada malakutus sama, kerajaan langit, wa taradduhu wa la'anahu, dia ni terusir, dilaknat. Panjang. Jadi mudah dia, apakah yang mengeluarkan iblis laknatullah alaihi, iblis ini, dia ni asal dekat dengan Allah Ta'ala, hamba yang banyak beribadat kepada Allah sebagainya. Kemudian apakah faktor dia dikeluarkan daripada tempat syurga, terusir, kena laknat? Tak lain tak lain kerana dosa dan maksiat. Apakah dosa dan maksiat iblis? Takabbur. Ana khairum minhu. Allah Ta'ala suruh sujud, dia tak nak sujud. Kenapa? Ana khairum, aku lebih baik daripada dia. Jadi itu penyakit hati besar, iaitu kibria, takabur, sombong dan menghina orang lain. Baik. Kena ada buku boleh boleh ni. Saya tak baca sesuatu tu. Wa man ladzi gharraqa ahlul ard kullahum, apakah yang menenggelamkan penghuni bumi keseluruhannya sehingga kepada alaul hatta ala al-ma'ul falq ru'usul jabal, sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Tak lain ini kes Nuh alaihissalam, angkatan manusia ditenggelamkan ketika itu lantaran menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam adalah disebut sebagai Abul Anbiya. Kalau Adam alaihissalam Abul Bashar, dia adalah bapa manusia, tapi sebab Nabi Adam alaihissalam tidak diutus mana-mana umat, umat yang dia mula-mula manusia pertama. Sebaliknya Nuh alaihissalam dia adalah nabi yang pertama yang diutuskan kepada manusia. Iaitulah Nuh alaihissalam dipanggil Abul Anbiya, bapa bagi segala para nabi. Tak lain tak bukan adalah dosa dan maksiat keingkaran kepada seruan Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya ditenggelamkan umat. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok, maknanya bila Nabi Nuh alaihissalam, golongan kufar ataupun golongan yang kufur ini ditenggelamkan ketika muka bumi menjadi ahli tauhid semata-mata. Habis. Mana yang kekallah ahli tauhid ketika itu. Begitulah Allah Ta'ala rentetan para anbiya ni. Bila mana diseleweng manusia, Allah utus lagi. Baik. Wa man ladzi salata rih ala qaumil 'ad hatta apakah yang apakah menyebabkan dosa apakah mudah dengan yang menenggelamkan ataupun yang dihantar kepada Allah kirimkan angin kepada kaum 'Ad, sehinggalah menjadi banyak-banyak mereka itu bertebaran di atas muka bumi. Rumah-rumah menjadi tunggul-tunggul macam pokok-pokok yang ditebang sebagainya. Wa man ladzi arsala ala qaumi thamud sayhah. Thamud pula apakah yang
yang menyebabkan dikirimkan sauha pakekan yang matikan manusia. Golongan Samud. Begitulah seterusnya. Diterbalikkan muka bumi. Contoh golongan siapa? Kaum Lut. Diterbalikkan muka bumi, seolah-olah diangkat, diterbalikkan. Yang bawah jadikan atas, yang di atas tu ditenggelamkan dalam bumi. Itu golongan golongan kaum Lut. Demikianlah seterusnya. Apakah yang menyebabkan kehancuran diutuskan allazi arsala ala qaumi syu'aib sahab? Apakah dosa ataupun apakah yang faktor yang menyebabkan Allah Taala utuskan awan gelap pekat kepada kaum Nabi Syuaib, yang mana akhirnya dia menghujani amtar, hujan-hujan yang mengandungi batu-batu api yang menghancurkan kaum Syuaib alaihissalam. Demikianlah juga apakah faktor yang menyebabkan tenggelamnya Firaun dan kaumnya dalam lautan. Apakah faktor menyebabkan khasaf, dibenamkan Qarun, tempat tinggalnya, hartanya dan keluarganya dalam bumi. Kesemuanya itu adalah dosa dan maksiat. Sehinggalah berikutnya disebut tentang golongan sahibul Yasin, Bani Israel dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah tegaskan dalam Al-Quran antara ayat surah Al-An'am, fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami musnahkan mereka lantaran kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, wallahu alam, sebenarnya musibah yang menimpa kita banjir besar. Orang mukmin yang soleh itu, musibah itu mengangkat darjat dia sekiranya dia tindak balas yang betul. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut wal hayah, kematian dan kehidupan, untuk uji siapakah paling baik amalannya. Orang mukmin yang tiba musibah banjir sebagainya, itu angkat darjat. Orang-orang fasik itu kafarah untuk dia. Pun begitu, kita janganlah mudah-mudah ini ialah bala bencana, dia bergantung kepada individu lah. Kadang orang soleh dia memang baik, tiba-tiba kena musibah, itu mengangkat darjat dia. Orang fasik, orang fujur, buat dosa, itu kafarah, hukuman untuk dia sebagainya. Pun begitu, para pentadbir kena kaji kenapa berlaku benda tu. Sebab setengah tempat tu banjir, air sungai tak penuh lagi, air keluar dari bumi. Kalau di Kota Baru kata hujan tak banyak mana, tiba-tiba air naik. Hujan tak banyak mana, air naik tengah hari, ada matahari, naik sejam-sejam naik sampai ke paras. Kalau 2 tingkat, hampir ke tingkat 2, tingkat rumah atas tu separuh. Tak pernah lagi berlaku harta benda musnah sebagainya. Pun begitu, saya katakan tadi bahawa kena tengok balik, kadang-kadang gerak kerja pentadbiran manusia yang salah. Mungkin ada faktor-faktor pembalakan, kemungkinan, saya tak kata itu. Ada faktor-faktor lain sebagainya, pentadbiran yang macam mana. Kita kena renung semua. Manusia kena lihat bahawa Allah tegaskan fa'ahlaknahum bidzunubihim. Ada berlaku sebenarnya antara faktor lantaran dosa dan maksiat manusia lakukan. Wa man ladzi salata alaihim anwa'un uqubat. Ini kepada Bani Israel. Apakah yang diancam atau dikenakan hukuman, berbagai hukuman kepada Bani Israel, antaranya ialah bil qatli, perbunuhan, perhambaan, sabi wal kharabul bilad, kehancuran negeri, marah antara yang lain, bijurin muluk, kezaliman penguasa, wal marah bimaskhahum qardatan wal khanazir, mereka ni diubah menjadi kera dan juga babi. Dan ini Allah Ta'ala
tegaskan dalam Quran Karim, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Bahawa sesungguhnya dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Qala Imam Ahmad, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, haddatsana Safwan bin Amr, haddatsani Abdul Rahman bin Jubair ibn Nafir an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami Safwan bin Amr menceritakan kepada saya Abdul Rahman bin Jubair ibn Nafir daripada ayahnya, qala, beliau berkata, lamma futihat Qubrus farraqa baina ahluha. Apabila dibuka Qubrus ini maknanya Cyprus, Cyprus. Fabaka ba'dhum ila ba'd. Spyros dibuka, menangislah. Fabaka ba'dhum ila ba'd. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdah yabki. Beliau melihat Abu Darda menangis. Fakultu ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma yabkik, apa menyebabkan kamu menangis? Fi yaumin a'azzallahu fihi al-islamu ahlu. Kita menang maknanya. Yang menyebabkan apa kamu menangis sedangkan Allah telah memuliakan Islam dan ahli penganut Islam ini. Kita menguasai Cyprus ini. Cyprus kat mana? Turki ya. Tak Cyprus kan? Bukan kan? Sebuah negeri ya. Di bahasa Arab kata Qubrus. Waihak ya Jubair. Celaka wahai engkau Jubair. Mana hai? Baik. Celaka kamu wahai Jubair. Ma ahwan khalq 'ala Allah azza wa jalla idza adha'u amrahu. Betapa mudahnya ahwan khalqu 'ala Allah. Bagaimanakah apabila manusia itu mengabaikan perintah Allah Taala, adha'u, mereka mensia-siakan perintahnya. Bainama hiya ummah qakhirah zahirah. Dulu negeri ini umat yang hebat, yang perkasa. Lahum mulk, mereka ada kerajaan. Taraku amrullah, mereka meninggalkan perintah Allah. Fasaru ila ma tara. Inilah kesan mereka perolehi yang kamu lihat ini. Mana mereka ditakluk sebagai lantaran kerana dosa dan maksiat negeri itu lakukan. Wa qala Ali ibn Ja'd, Anba'ana Syu'bah ibn Amr bin Murrah qal sami'tu Aba Bakhtari yaqul akhbarni man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlika an-nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Manusia tidak akan binasa sehinggalah ada mereka yang banyak membuat dosa. Maknanya sama sekali manusia itu tidak dibinasakan melainkan sehinggalah mereka itu yu'dharu min anfusihim. Yu'dharu ada alasan yang menyebabkan mereka itu dimusnahkan. Udhrun, alasan itu apa faktor mereka dihapuskan lantaran kerana bukanlah dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Wa fi Musnad Ahmad, Imam Ahmad min hadis Salamah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammuhumullah bi'adzab min 'indih faqultu ya Rasulullah ama fihim yawma idzin unasun salihun qal bala qultu fakaifa yusna'u biulaik qal yusibuhum ma asaba an-nas thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwana.
Sebab hadis daripada Imam Ahmad, hadis Ummu Salamah, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, hadis sahih, apabila zaharatil ma'asi, telah pun menyeluruh kemaksiatan ataupun terserlah kemaksiatan fi ummati, dalam umatku, dalam kalangan umatku, ammahumullah bi'azab, Allah akan menyamaratakan azab min indih, daripada Allah Ta'ala. Maknanya orang disamaratakan azab, semua kena. Faqultu, beliau pun berkata, yakni Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun, bagaimana keadaan orang yang baik dalam satu tempat itu, ada orang baik dalam mereka, di kalangan mereka itu? Qal bala, bahkan maksudnya mereka juga akan dikenakan azab. Qultu, aku pun bertanya, fa kaifa yusna'u bihaula, apakah yang akan dikenakan kepada mereka ini? Qal, baginda bersabda, yusibuhum ma asaban nas, mereka akan ditimpakan azab apa yang ditimpakan, mereka pun terkenalah apa yang ditimpa kepada manusia. Thumma yusiruna ila maghfirah, kemudian mereka ini akan memperolehi keampunan Allah Ta'ala dan keredaannya. Sebagaimana hadis Aisyah juga ada ceritakan, nas, manusia yang menuju kepada untuk meruntuhkan Kaabah, kemudian Allah Ta'ala akan hapuskan semua, sehingga semua manusia yang sekitar tu pun ada yang jual beli sebagainya, mereka akan dibangkitkan dengan biniyatihim, dengan niat mereka. Jadi keadaan mereka kalau soleh, soleh. Wa fi marasil al-Hasan 'an Nabi SAW, la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha. Akan sentiasalah dalam umat ini di bawah yadillah, di bawah perlindungan, wa fi kanaf, di bawah perlindungan Allah Ta'ala, malam yumali, selama mana para qurra, selama mana para ahli Quran itu yumali qurra'uha umara'uha, para penguasa. Mudahnya, selama mana para qurra ini tidak mengampu ataupun membodik para penguasa. Maknanya wa ma lam yuzakki sulahauha fujaruha, selama mana orang-orang soleh tidak memandang baik perbuatan orang-orang fujar, orang-orang yang derhaka. Yuzaki asalnya menyucikan, membersihkan. Kita kata orang-orang soleh memandang baiklah, mudah dia, orang-orang yang derhaka. Wa ma lam yuhin khiyaraha asyraruha, selama mana golongan yang jahat tidak menghina golongan yang baik. Fa idza hum fa'alu dzalik, sekiranya mereka melakukan demikian, melakukan apa? Melakukan maknanya orang qurra mengampu penguasa, orang-orang yang saleh memandang baik perbuatan orang derhaka, orang-orang yang jahat menghina orang-orang yang baik sebagainya. Kalau mereka lakukan demikian, rafa'allah yadahu anhum, Allah mengangkat tangannya dari mereka. Tidak ada lagi jaminan keselamatan, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Thumma sallata alaihim jababiratahum, kemudian Allah akan sallata alaihim, maknanya Allah Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang zalim itu menguasai mereka. Fasamuhum su'al azab, yang akan menyeksa mereka dengan seksaan yang dahsyat. Thumma darabahumullah bil faqah wal faqri, kemudian mereka akan ditimpakan dengan apa? Kefakiran dan juga kemiskinan. Hadis ini isnadnya dhaif. Kita boleh ambilkan pengajaran daripada sini bahawa selama mana
satu penduduk itu tidak melakukan, bila mana berlaku kejahatan, apa akan berlaku? Allah akan utuskan golongan jahat akan menguasai mereka. Baik, kita tengok pada nanti kita akan bincangkan. Wa fil musnad min hadis Thauban, daripada dalam musnad Ahmad, hadis Thauban qala Rasulullah sallam, innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbin yusibuh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki itu ditegah, diharamkan, dihalang daripadanya rezeki bidzanbin, lantaran kerana dosa, satu dosa yusibuh yang dia lakukan. Allah halang rezeki sampai kepada seorang lelaki lantaran satu dosa yang dia lakukan. Kita dah pernah bincang dahulu rezeki ni apa? Ikhwah-ikhwat sekalian, tuan-tuan puan-puan. Rezeki ini kalau nak ni maknanya apa sahaja yang memudahkan hidup itu rezeki. Kewangan mudahkan hidup, rezeki. Anak pinak mudahkan hidup, rezeki. Kesihatan mudahkan hidup, itu rezeki. Jadi barangkali hadis menyatakan bahawa sesungguhnya seorang lelaki itu dihalang oleh rezeki. Apa saja rezeki yang kita katakan tadi memudahkan hidup, maknanya hidup dia jadi susah lantaran kerana dosa yang dia lakukan. Wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallam, yushiku an tatada'a 'alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'a al-aklatu 'ala qis'atiha. Baik, Nabi SAW bersabda, hampir-hampir umat manusia, banyak di kalangan kelompok ini mengerumuni kamu min kulli ufuq, dalam segenap penjuru, kama tada'a, sebagaimana mengurumuni makanan, aklah ala qis'atiha, mengurumuni orang yang makan kepada hidangan. Kulna, kami berkata, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, amin qillatin yawma idzin, adakah kami sedikit pada ketika itu? Qal antum yawma idzin katsirun, kamu semua pada ketika itu amat ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kamu umpama buih daripada buih di lautan. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, telah dicabut mahabah, kegerunan, cabut kegerunan musuh terhadap daripada hati-hati musuh kamu. Mana musuh hilang kegerunan, tidak ada gerun pada kamu. Wa yaj'alu fi qulubikum alwahnu, dan Allah jadikan dalam hati kamu itu ada alwahnu. Qalu, mereka berkata, wa mal wahnu, apakah dikatakan wahnu itu? Alwahan, kita bahas itu alwahnu. Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan juga bencikan kematian. Wa fi musnad min hadis Anas qala Rasulullah sallam, dalam musnad hadis Anas beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallam, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, qultu man haula ya Jibril? Qal haula alladhi ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ketika mana baginda menyatakan bahawa sebuah hadis Rasulullah bersabda, ketika mana dinaikkan urija mi'raj, dinaikkan marartu biqaumin, ketika peristiwa mi'raj naik ke langit, baginda SAW kata, aku melalui satu kaum yang mereka ni ada azfarun, azfar, kuku-kuku, min nuhas, daripada tembaga. Yakhmishuna biha wujuhum, dia korogoti kuku-kuku tembaga tu wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Korogot tu, cakap. Qultu, aku berkata, man haula ya Jibril? Baginda pun bertanya pada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qal haula alladhi ya'kuluna luhum, mereka inilah yang makan daging-daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan juga mereka ini juga
kehormatan orang lain. Yaqauna fi aradihim, menodai kehormatan orang lain. Maknanya itu adalah kenapa diseksa, lantaran kerana dosa yang dia lakukan. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Nabi SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Wa yalbisuna lin-nasi musuqad dha'ni min al-lin. Yang akan memakai baju, mereka ni memakai baju-baju lembut lah, baju kambing biri-biri yang mana dia lembut lah, minal lin tu lembut lah. Alsinatuhum ahla minas sukar, lidah-lidah mereka ni lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum qulubuz dhi'ab, tapi hati mereka hati-hati serigala. Ialah pakaian hebat lah, pakai baju yang ni, mencari apa dunia dengan agama. Lidah mereka ni amat, orang dengar tertarik, lebih manis daripada madu sebagai tutur kata mereka ni, tapi hati mereka, sedangkan wa qulubuhum, hati mereka hati-hati serigala. Yaqulullah azza wa jalla abiya yaqtarun, terhadap aku, kamu ni apa, yaqtaruna wa alayya yajtari'un wa fi bi halaftu la yab'athanna ala haula fitnah tad'ul halima fiha khairan. Baik. Adakah terhadap aku kamu menipu? Wa alayya yajtari'un, ke atas aku yajtari'un, kamu apa, melanggari perintahku. Fabi khalaftu, maka aku bersumpah, Allah nyatakan, la yab'atsanna, pasti akan diutuskan kepada mereka ini fitnah, malapetaka, tad'ul halim, yang menyebabkan orang yang dewasa menjadi halim, orang yang dewasa menjadi apa, hairan, bingung. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Hadis yang saya bacakan mula-mula tadi, hadis itu agak dia dhaif, dalam Jami' dhaif Imam Albani. Qala alayya ya'ti 'ala an-nas zamanun la, ini alim nyatakan bahawa, ini alim nyatakan dalam apa disebut oleh Abi Dunya. Abi Dunya ni dia ada sebuah kitab yang kita pun tak tahu, Ibn Qayyim, setengah-setengah orang cari pun tak jumpa, tapi barangkali wallah Ali Ibn Qayyim tulis ni memang dia ada sumber lah. Qala Ali, berkata Ali, ya'ti 'ala nas zamanun la yabqa min Islam illa ismuh, akan datang pada manusia satu zaman tidak tinggal pada Islam melainkan namanya. Wala minal Quran, tiadalah pada Al-Quran melainkan illa rasmuh, melainkan rasamnya sahaja, mushafnya. Wa masajiduhum yauma idzin amirah, masjid mereka pada ketika itu hebat, amirah, dibangunkan begitu indah. Wahya kharab minal huda, sedangkan masjid itu kharab, kosong daripada petunjuk. Ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama, para ulama mereka, cendekiawan mereka ni syarrun man tahta adimus sama, cendekiawan mereka ni jahat, man tahta adimus sama, minhum, daripada mereka lah kharajat fitnah, keluarnya fitnah, dan kepada mereka akan dikembalikan fitnah tersebut. Jadi cendekiawan mereka syarun min, orang yang amat di bawah apa, tahtas adimus sama, di bawah apa, langit lah, di bawah, maknanya penghuni jahat di penghuni bumi ni maksudnya. Adimus sama kaki langit, akan kaki langit kan. Baik. Wa dzakara min hadis
Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah ibnu Mas'ud an abihi qala idza dhaharat az-zina war-riba fi qaryatin azina Allah azza wa jalla bihalakiha. Apabila berluasanya zina dan riba dalam sebuah negeri, azinallahu, Allah mengizinkan bihalakiha, kehancuran kepada negeri itu. Min marasil hasan, dalam marasil hasan, idza azharun nas bil idza azhara an-nasul ilma wa dayya'ul amal. Apabila terserlah ataupun azhara, menyerahnya ilmu di kalangan manusia dalam keadaan mereka ini mensisihkan aman. Ilmu hebat tapi mensisihkan aman. Wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu qulub wa taqata'u bil arham la'anahumullah azza wa jalla 'inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Okey, apabila di kalangan manusia menyerahnya ilmu tapi mereka mensisihkan aman. Wa tahabbu bi alsun, mereka ni saling mengucapkan saling kasih. Biasanya orang Arab yang sebut ini uhibbuka fillah, pamerkan aku kasihkan kamu kerana Allah sebagainya. Sedangkan wa tabaghadu bi qulub, sedangkan hati mereka saling membenci. Wa taqata'u bi arham, mereka memutuskan satu rahim. La'anahullah, Allah melaknat mereka azza wa jalla. Allah Ta'ala Allah azza wa jalla melaknat mereka anda zalik, ketika itu fa asammahum wa a'ma absarahum, mereka pun menjadi orang yang pekak, buta penglihatan mereka. Wa fi sahih Ibn Majah min hadis Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab qala kuntu asyarati rahtin minal muhajirin 'inda Rasul sallam. Aku, kata siapa, hadis Abdullah bin Umar, kuntu asyarah, aku ni adalah orang yang 10 daripada 10 rahtin minal muhajirin inda Rasulullah sallam. Maknanya dalam di kalangan Nabi itu ada 10 orang. 10 orang. Rahtin satu kelompok 7 ke atas. 7 bilangannya 7 ke atas. Panggil rahtin. Faqbala alana, Rasulullah SAW menghadaplah kepada kami, ya. Rasulullah SAW biwajhi, dengan wajah baginda. Faqal, baginda bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai golongan muhajirin, khamsun khisal, 5 ciri, idza ibtalaitum bihinna, apabila kamu ini diujikan dengannya, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, an tudrikuhun, kamu mengalaminya. Idrak mana kamu ialah mengalamilah, termasuk dalam ketika itu kamu mengalaminya. Ma zaharatil fahishah fi qaumin hatta a'lanu biha illa batulu bit tawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw. Pertama, apabila zaharatil fahishah, berleluasanya zina dalam sebuah kaum, sehinggalah a'lanu biha, benda tu menjadi terang-terangan, mereka terang-terangan, a'lanu biha, zina tu kadang-kadang terang-terangan, illa, melainkan akan ditimpakan kepada mereka bitawa'in, ta'un, wal auja', sejenis penyakit yang mana tidak pernah dialami oleh orang sebelum mereka. Kita kata hari ini AIDS lah. Wala naqqasal qaumun mikyal, tidak mengurangi satu kaum mikyal, timbangan, wal mizan, mikyal, ukuran dan timbangan, illa batulu bisinin, mereka ini akan ditimpakan kepada mereka bisinin wasyiddatil ma'unah, ditimpakan kemarau kepada mereka dan krisis ekonominya. Ma'unah ni biasa hal-hal ekonominya. Krisis wajawri sultan,
dan apa? Kezaliman penguasa. Wa ma mana'a qaumun zakah, tidaklah satu kaum itu menegah zakat amwalihim, tidak mau bayar zakat, illa muni'ul qatra, melainkan mereka ini akan ditegah titisan hujan minas sama, daripada langit. Falaulal bahaima, maka seandainya tidak kerana binatang-binatang ternak bahaima, lam yumtiru, nascaya mereka akan tidak dihujani, tidak akan turun hujan pada mereka. Hujan turun juga walaupun mereka tak abaikan zakat, turun sikit. Turun itu pun untuk bahaim, bukan untuk golongan ini. Wala khafara qaumun al-ahda, tiadalah satu kaum itu melanggari janji, melubangi, menerobos janji. Maknanya langgar janji. Khafara, lubang, melubangi, takkan melubangi maknanya dia mengingkari janji. Illa sallatallahu alaihim aduwan, melainkan Allah Taala akan menimpakan kepada mereka musuh-musuh min ghairihim, daripada selain pada mereka. Wa akhadhu ba'da ma fi aidihim, musuh itu akan mengambil apa yang ada pada tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah, dan tadi ada lima tadi. Yang pertama tersebarnya zina, yang kedua apabila kurangnya timbangan dan ukuran, yang ketiga menghalang zakat, yang keempat langgar janji, yang kelima wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah, dan apabila para pemimpin tidak melaksanakan bima, apa yang Allah Ta'ala turunkan, yakni perintah-perintah Allah fi kitabih, dalam kitabnya, illa ja'alallahu, melainkan Allah Ta'ala menjadikan ba'sahum bainahum, menjadikan mereka ini saling bermusuh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, kalau kita renungkan, Ibnu Majah bin Fitan Naim, wahwa hadis hasan kama qala Albani. Baik, hadis tadi adalah hadis hasan. Muslimin dan muslimat Allah Taala. Kalau kita renungkan isu zina berkaitan tentang ekonomi ini apa sajalah, ini contoh dia, timbangan apa semua, masalah ekonomi, tidak ada kejujuran sebagainya. Lagi zakat, tidak tunaikan hak zakat sebagainya. Kemudian melanggar perjanjian. Apa saja perjanjian dalam negara contohnya, yang mana perjanjian itu dilanggari sebagainya dalam negara, ataupun para pemimpin tidak melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Mudahnya para pemimpin tidak laksanakan syariat Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala turunkan, nescaya Allah akan utuskan musuh, mereka saling bermusuhan, tidak ada lagi kestabilan politik sebagainya. Baik, kalau kita renungkan tuan-tuan dan puan sekalian, nanti kita tengok beberapa hadis lagi lebih kurang begitu juga, seolah-olah memberikan satu formula kepada kita. Formula apa? Formula bagaimanakah melakukan taghyir, perubahan. Sebenarnya adakah taghyir kita panggil proses perubahan yang betul? Adakah perubahan daripada atas, dapat kekuasaan ubah, ataupun daripada bawah, baiki individu islah, baitul muslim, baiki keluarga Islam dan sebagainya, kemudian capai kekuasaan, adakah daripada atas ataupun daripada bawah? Kalau kita tengok sunnah para nabi macam mana? At-taghyir indal anbiya, dapat kekuasaan ubah. Kalau kita tak macam tu kan, para nabi dia bergerak daripada bawah, seru kebaikan sebagainya, sehinggalah selepas pada itu berlakulah, sehinggalah Allah Ta'ala maknanya proses taghyir yang berlaku itu. Kalau kita tengok para nabi daripada bawah, kemudian sehinggalah sama ada daripada dapat kekuasaan ataupun tidak, itu cerita lain.
Baik, kalau kita tengok isu-isu yang sebutkan tadi tu, kesemuanya ini datang dari mana? Datang daripada umat ataupun warga negara ataupun sebuah tempat itu. Malah hadis-hadis yang belakang tadi menyatakan bahawa Allah akan Bani Israel, Allah akan hantarkan penguasa yang menzalimi mereka. Lantaran mereka sebab mereka pun zalim. Apa yang nak sebutkan adalah tariq taghyir, jalan perubahan yang lebih tepat, yang lebih boleh mencapai objektif ataupun kemenangan adalah islah al-afrad al-muslim, memperbaiki individu muslim, ataupun istilah kita panggilkan istilah dakwah dan tarbiyah. Ini proses. Kalau kita kata perubahan apa mula-mula? Taghyir taghyirul qulub qala jawarih, perubahan hati sebelum lahiriah. Kalau hati perubahan apa? Pertama berkaitan apa? Nak perbaiki akidah. Dia tekankan aspek akidah, asas kepada perubahan. Baik. Jadi kita bukan sekadar taghyir thaqafah, bukan sekadar kuliah taghyir thaqafah, pengetahuan, jahil kepada Islam itu penting daripada jahil. Fa'lam annahu la ilaha illallah, memang mula dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah bahawa tidak ada ilah melainkan Allah. Maknanya akidah, ilmu, akidah, lepas itu apa? Wastaghfir li dzambik, barulah aman. Tak nafi penting taghyir al-thaqafah, maknanya jahil kepada ilmu, betul, itu asas. Tapi ilmu yang macam mana? Ilmu ditekan mula aspek akidah, perubahan akidah. Akidah ni perubahan apa? Bukan sekadar thaqafah akidah, tapi akidah sudut qulub. Taghyir yang mula-mula ialah perubahan taghyirul qulub qala jawarih, perubahan hati sebelum lahiriah. Tak kata lahiriah tak penting, tapi perhati sebelum lahiriah. Kadang-kadang ada orang tekankan lahiriah sebagainya. Sepatutnya yang paling penting asas perubahan adalah taghyirul qulub qala jawarih, hati sebelum lahiriah. Dia ada banyak dia punya ni. Cuma saya nak tekankan bahawa kalau kita tengok dalam beberapa hadis, nanti kita akan tengok lagi sekali yang lain-lain. Kenapakah sesebuah negeri itu kadang-kadang mudah dia kita ini ditakbir oleh orang yang zalim? Contoh dia, kita kena sedar pada kadang-kadang kita mencari-cari kesalahan pemerintah. Tak salah, pemerintah sekian, tak nafi, memang betul, ada yang betul sebagainya. Tapi adakah memadai itu? Kita kena fikir, kenapakah kita ditakbir oleh pemerintah yang zalim? Tak lain tak bukan berdasarkan hadis, sebab rupanya umat tu pun zalim. Orang zalim kena takbir orang zalim, pada okeylah. Soalan begitu. Jadi kita kena sedar itu. Kenapa kita dipimpin oleh orang zalim? Kita kena sedar bahawa sebab warga negara tu pun sama-sama zalim. Abaikan juga perintah Allah, kemudian nak dapat pemerintah yang baik. Sebab itu nak dapat pemerintah yang baik ialah kita kena buat satu taghyir, perubahan dari sudut umat ini. Kan dalam surah Al-Ahqaf, tak silap saya tu, bercerita tentang berkaitan Fir'aun. Auzubillahi fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Fir'aun mempengaruhi kaum dia ataupun memperbodohkan kaum dia. Fastakhaffa qaumahu, warga dia tu, fa'ata'uh, mereka taati dia. Kan dia kata, siapa yang ni sengai ni apa semua aku bagi apa semua, tak nampak ke? Pakai media sebagainya. Jadi fata'uh, mereka taati dia, sokong dia.
Kenapa warga Firaun ni sokong dia, dokong Firaun? Allah sebut innahum kanu qauman fasiqin, sebab mereka orang fasik. Tengok, orang fasik dokong kezaliman. Jadi nak pastikan kezaliman pemerintah zalim itu jatuh, ialah pastikan warga dia warga soleh. Warga soleh akan jatuhkan pemerintah zalim. Tapi kalau warga pun fasik, sebab itu kadang-kadang program memfasikkan ummah ni, kalau setengah pemerintah dia memang seronok. Di Mesir contoh dia. Di Mesir kalau kita kata konsert sebagainya, campur lagi, adakah itu membaiki umat ke meruntuhkan umat? Meruntuhkan umat kita kata. Apa kesan dia? Umat akan jadi fasik. Fasik, bila umat fasik ramai, umat fasik akan kekalkan pemerintah zalim. Jadi kita nak runtuhkan kezaliman pemerintah, pastikan warga ini jadi soleh. Macam mana nak soleh? Saya dan tuan-tuan perempuan kena buat gerak kerja dakwah. Ini kata dia daripada bawah. Tugas utama ialah mengembalikan semula manusia kejahilan kepada ilmu, daripada kufur kepada iman, daripada jahiliah kepada Islam sebagainya. Sebab berdasarkan hadis kita tengok tadi, semua menyentuh berikan sesuatu umat itu Allah jadikan bermusuh, saling bermusuhan dan sebagainya, lantaran kerana mereka mengabaikan perintah Allah Ta'ala. Baik, kita renung sebuah hadis Nabi SAW yang lain. Wa fi musnad wa sunan min hadis Al-Amr ibn Murrah an Salim ibnu Abi Ja'z an Abi Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud an abihi qal. Hadis daripada Amr bin Murrah daripada Salim bin Abi Ja'z daripada Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud daripada ayahnya berkata, qala Rasulullah sallam, Nabi sallam bersabda, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, kana idza amila amil fihim bil khati'ah, apabila ada seseorang itu melakukan satu kesalahan, khati'ah, kesalahan dosa, ja'ahu nahi ta'ziran, mereka akan datanglah kepada ada orang yang melarang kepada orang melakukan kesalahan itu, ta'ziran, berilah kepada dia ta'zir. Ta'zir ni maknanya tegur dia, bagi tahu ni salah sebagainya, bagi alasan kenapa tak boleh buat sebagainya. Fa iza kana ghadu, apabila keesokannya yang melarang tadi tu, nahi tadi tu, jalasahu, dia pun duduk sekali dengan orang yang dia larang tu. Jalasahu, duduk sekali, wa wakalahu wa syarabahu, duduk makan dan minum. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams, seolah-olah dia tak lihat pun dia ni melakukan kesalahan semalam. Falamma ra'allahu azza wa jalla dhalik, dan apabila Allah Ta'ala melihatkan demikian, minhum, dalam kalangan mereka itu, daraba qulubihim ba'dihim ala ba'd, Allah pun menyentak hati mereka itu. Pukul, takkan pukul, kata kesentak. Thumma la'anahum, kemudian mereka ni laknat ala lisani nabihim Daud wa Isa, mereka ni dilaknat dengan lidah nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalik bima asaw wa kanu ya'tadun, apa yang mereka ingkari dan mereka melampauinya. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi sesungguhnya jiwa Nabi Muhammad, jiwa Muhammad dalam genggamannya, la ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruhlah kepada perkara ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan lakukanlah larangan terhadap kemungkaran, wala ta'khudhanna 'ala yadis safih, ambillah tangan orang-orang yang bodoh, wala ta'turunnahu 'alal haqq, pimpinlah dia kepada kebenaran. Atra, 'alal haqqi atra, maknanya macam paksalah, tarik orang jahil yang bodoh ni, paksa dia bawa kepada kebenaran. Ataupun la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, ataupun Allah memukul hati
di kalangan kamu. Maknanya tidak ada lagi baik sesama jiwa-jiwa ataupun hati-hati kamu. Allah menyentak hati-hati di kalangan kamu. Thumma la yal'anakum kama la'nam. Kemudian kamu akan dilaknat sebagaimana mereka dilaknat, yang ini Bani Israel. Hadis ini statusnya adalah hadis dhaif. Baik, hadis ini pengajaran kita nak ambil adalah menganjurkan kepada kita semua melakukan apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita tengok situ macam ada larangan lah. Maknanya kita dah pernah larang. Kemudian tiba-tiba duduk sekali. Adakah salah duduk dengan orang fasik? Salah kalau dia sedang melakukan kefasikan dia. Dia tengah buat benda fasik, kita larang semalam. Tiba-tiba hari itu dia lakukan lagi, kita boleh duduk sekali. Salah. Sebab dia ada istilah, kalau Syekh Qutb menggunakan istilah apa, dia kata uzlah zati atau nafsiyah. Kita bercampur dengan orang tapi hati kita tak sama dengan keadaan mereka. Kenapa dekat dengan orang ramai? Supaya ada berlaku islah, pembaikan, ataupun kita panggil dakwah fardiyah, menyeru secara individu. Proses dakwah tuan-tuan dan puan-puan, benda dah benda wajib syar'i. Semua orang kena melakukan dakwah dengan kadar yang dia mampu. Allah tak tanya apa kita tidak tahu, Allah tanya apa kita tahu. Yang kita tak tahu kita tak salah. Yang kita sedia tahu, sedia maklum ilmu pada kita, itu yang kita salah kalau kita tak tegur orang. Dia tak solat, rakan sekerja kita tak solat. Ada tak kita fikir macam mana kita nak tarik dia supaya tinggalkan sifat keji dia tak solat itu, tak sembahyang. Kita pun tahu, tengok dari tadi tempat kerja, rehat tadi pergi makan, lepas tu kita tengok dia, kita tahu dia tak solat. Ada tak kita fikir macam mana nak tarik dia supaya dia berubah menjadi orang yang solat dan sebagainya, benda-benda yang lain. Tak tutup aurat sebagainya, ataupun melakukan benda-benda keji yang lain, kita tahu itu dilarang oleh syarak. Maka sepatutnya kita semua jadi warga yang memahami bahawa warga Muslim yang perlu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Benda itu adalah wajib syar'i. Wallahu alam, panjang lagi lah yang lain. Jadi apa yang kita nak tegaskan, yang kita simpulkan pada malam ini adalah menegaskan bahawa yang pertama adalah dosa dan maksiat mendatangkan kemudaratan kepada pelaku dia dan sekitar dia. Sekiranya tidak berlaku amar ma'ruf nahi munkar, yang sekitar itu pun akan dapat bala bencana daripada kemaksiatan yang dilakukan itu. Terutamanya apabila kejahatan itu telah pun a'lan, terserlah. Kejahatan yang tersembunyi boleh diambil kira, tapi kalau dah berluasnya kejahatan, tidak ada larangan sebagainya amar ma'ruf nahi munkar, maka sebenarnya kita sedang menunggu ancaman azab untuk kesemua disamaratakan azab. Jadi kita memahami bahawa, ingat bahawa fahlaknahum bidzunubihim, Allah akan binasakan siapa sahaja, satu kampung ke, negeri ke, individu ke, kelompok ke, lantaran dosa yang dia lakukan. Jadi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, kita kena takut dengan dosa yang kita buat. Buat dosa, istighfar dan taubah cepat. Perkara yang kedua, bahawa kadang-kadang ada orang menggambarkan bahawa dosa dan maksiat tunggu bencana hebat, hapus musnah binatang ternak, terbakar, banjir, sebagai gegaran gunung berapi, benda bergegar, tsunami. Ada orang gambarkan itu, ini dosa. Wallahu alam, sebenarnya dosa yang kita buat memang ada kesan. Kesan yang mula-mula sekali dosa dan maksiat kita buat adalah, pertama Allah akan tarik daripada kita adalah halawah ibadah. Allah akan tarik kemanisan ibadat. Tu kadang-kadang tak pergi salat berjemaah dengan azan ni, hilang. Quran malas baca, duduk depan tablet boleh ni sejam. Sejam duduk depan Quran baru 10 minit. 10 minit lama lah. Tutup. Kenapa macam tu? Depan, kenapa? Sebab tadi halawah ibadah Allah tarik. Jadi kita malas beribadat, kita malas. Yang kedua, bila melakukan dosa maksiat lagi, apa lagi? Ditarik ke mana sebenarnya ibadat. Kemudian ditarik apa? Taufik. Taufik ni apa? Taufik ni adalah
apa kita panggil taufik ni, wafaqallah bima amarahu. Allah menyertai kita apa yang diperintahkan. Makna kita ada kesanggupan untuk melakukan itu, perkara tersebut, kesanggupan. Tadi halawah ibadah ditarik. Kemudian yang kedua ditarik taufik. Apa maksud dia, contoh dia, kita lakukan apa-apa saja maksiat, kita boleh renung. Subuh tak jaga. Subuh tak jaga, bangun pukul 7. Biasa bangun pukul 5.30 bangun dah, 5.45 bangun. Dapat salat berjemaah di masjid. Tapi hari itu bangun pukul 7 maknanya. Asyik baik pukul 7 ada setengah jam lagi. Cuma dah tertinggal lah salat berjemaah. Renung balik, oh rupanya tengok televisyen malam tadi, cerita pun tak apa benda tadi. Rupanya itu. Oh, Allah akan tarik taufik. Dah dua dah. Lepas pada tu mulalah macam-macam lagi dia yang akan ditimpakan. Lalu dia berterusan begitu. Tak ikuti taubat istighfar. Sebab rupanya memang ada kesan. Sebab cuma kita yang tersilap. Kadang-kadang kita kata, oh bila sakit teruk apa benda baru ini dosa aku. Tapi ingat, kita memahami bahawa bila buat dosa, antara pertama yang Allah tarik halawah ibadah, hilangkan manis ibadat. Dia tarik taufik. Kemudian apa lagi? Begitulah seterusnya. Sehinggalah kadang-kadang cuai daripada dia akan bawa kepada apa? Berterusan lagi dengan dosa-dosa dibuat, dan akhirnya sehinggalah tahap yang tadi itu. Hati begitu juga, hati menjadi karat bila titik-titik sebagainya, dan itulah penyebab menjadikan lambat perjalanan kita ni menuju Allah. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke arah perkara bawa keampunan Tuhan kamu. Bersegera, cepat-cepat, jangan tangguh. Tapi kita kita langkah lambat. Kenapa lambat? Sebab bawa beban. Ni belakang ni bawa dzunub wal ma'asi. Dosa maksiat kita pikul. Sebab kita pikul, langkah kita pun lambat. Muka pun hidup tak ceria. Bawa beban. Jadi rupanya itulah beban yang kita kena buang. Dosa dan maksiat. Buang beban. Kalau kita yang muda-mudi ni kadang-kadang jatuh dalam arus percintaan yang tak syar'i. Cinta tu fitrah. Tapi bila tak syar'i makna maksiat kepada Allah. Itu juga maknanya kita kena jauhi, kerana apa? Itu juga beban dosa yang akan menghalang kita untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi astaghfiruka wa atubu.